Jadi wajarlah kita hanya dengan melihat sebatang pen di depan kita. Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Saya Uti Aisyah Rozali. Saya merupakan seorang occupational therapist dan merupakan clinical director di Gym Academy. Saya dah berada di Gym Academy daripada penubuhannya tahun 2016, tapi saya dah berada dalam bidang ni selama 12 tahun. Saya Muhammad Fakrani bin Hayun, sebagai pengurus di Gym Academy. Okey, saya dekat Gym Academy dikenali sebagai bos Fakrani. Okey. Jadi insya-Allah kita menumbuhkan Gym Academy ni dah lebih kurang 6 tahun. Okey, tapi saya dalam bidang perkembangan kanak-kanak ni saya dah lebih kurang dalam 7-8 tahun lah. Okey. So sebelum ni saya sebagai seorang engineer jurutera. Jadi alhamdulillah Allah izin untuk kita berada dalam bidang perkembangan kanak-kanak ni, insya-Allah. Jadi kenapa kami tubuhkan Gym Academy ni adalah banyak sebab lah, especially sebab anak kami. So saya nampak ada banyak ilmu yang saya perlu polish dalam parenting. So saya bersama dengan isteri menubuhkan Gym Academy bersama dengan partner kita Puan Ridayu. Nama penuh saya Nur Ain binti Tambi, tapi student-student kat sini semakan saya dengan panggilan Teacher Ain lah. Saya bekerja sebagai fisioterapis, fisioterapis kanak-kanak di sini, dan saya dah bekerja hampir 7 tahun. Sebelum adanya Gym Academy ni, kita dulu daripada Analu. Saya dah start daripada Analu lah, sampailah kita dah start ada Gym Academy. So dah 7 tahun dah. Nama saya Nurliana binti Yahya, orang biasa panggil Teacher Yana je kat sini. Okey, so jawatan saya di sini sebagai occupational therapy, terapis kanak-kanak lah. Okey, di mana saya juga merangkap pengurus klinikal kat sini. Okey, so saya dah kerja dekat sini lebih 4 tahun. Alhamdulillah 4 tahun. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Kamariah binti Kamar. Tapi dekat dalam Gym Academy, saya dikenali dengan Teacher K. Sedang sikit lah budak-budak nak panggil saya kan Teacher Kamariah panjang sangat. Okay, so saya Teacher K. Okay, so saya dekat Gym Academy ni dah 3 tahun sebagai fisioterapi kanak-kanak lah. Okay, baiklah, nama saya Nur Syahira. Okay, saya bekerja sebagai occupational therapist lah di Gym Academy, dan saya dah bekerja lebih kurang setahun lebih lah. Masih baru lagi lah kiranya. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fariha. Kat sini panggil Ustazah Fariha. Saya dah 4 tahun bersama dengan Gym Academy sebagai interventionist, kelas PACS, akademik dengan Quranis. So kita tengok HR kita. Okey, nama Nur Nazira binti Safian. Okey, jawatan saya dekat Gym Academy ni sebagai HR officer, dan saya dah berkhidmat dengan Gym Academy selama lebih kurang 2 tahun. Nama saya Ahmad Nur Hadid bin Rozali. Okay, biasa kat sini orang panggil saya Cik Ahmad. Dan saya telah bekerja di sini mula-mula sebagai admin officer dan kini sebagai pengurus operasi di Gym Academy, dan alhamdulillah hampir 2 tahun sudah saya bekerja di sini. Okey, jom kita masuk office pula. Ni office kita. Kita bahagian marketing. Okey, admin. Alright. Hai, cik designer kita. Hai, nama saya Siti Azila binti Rozali. Selalunya kami kat sini panggil saya Azzi. Saya sebagai graphic designer / illustrator di Gym Academy,
And Alhamdulillah, genap bulan 9 ni sudah 3 tahun saya bekerja di Gym Academy. Okey, jom kita tengok bahagian production stock Gym Academy. Kalau tak tahu kan, kita ada sistem agent. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz. Saya adalah person in charge untuk stok produk Gym Academy. Jangan tuan-tuan tak tahu, Gym Academy juga ada mengeluarkan produk-produk yang berbentuk bahan-bahan ilmiah untuk ibu bapa yang memerlukan ilmu tambahan lah untuk perkembangan kanak-kanak. Saya di sini bulan 3 yang lalu sudah genap 2 tahun. Nama saya Muhammad Wafi bin Sarip. So jawatan saya dekat Gym Academy ialah sebagai agent manager. Okay, so saya dah bekerja dalam Gym Academy selama 7 tahun. Lama, Alhamdulillah. Intern Cik Hidayah. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah. Saya daripada UKM, dah intern kat sini daripada bulan 12. So dah 5 bulan. Itu dah. Nama saya Nurul Hazrati binti Razali. Kat sini panggil saya Zati lah. Saya ambil bidang pendidikan khas dan reka bentuk grafik. Saya dah praktikal dekat sini selama 6 bulan. Ada baki lagi 6 bulan lagi. Sepanjang bos dalam dia ada bidang lah kan. So apa yang value ataupun lesson learn yang bos boleh share? Okay, basically dalam bidang perkembangan kanak-kanak ni banyak yang saya belajar, especially dalam memperbaiki saya punya ilmu keibubapaan lah. Tapi yang saya lebih value adalah ilmu yang saya dapat sepanjang saya berbisnes lah. Sebab kalau kita kata bisnes ni, orang buat bisnes senang kan, kita tengok orang buat bisnes senang, tapi bila kita berada sendiri di tempat itu, dia tidak semudah itu. A lot of knowledge kita kena tambah, a lot of consideration kita kena buat, a lot of certification. Tapi again, kalau nasihat saya untuk sahabat-sahabat yang nak buat bisnes, make sure you happy dengan apa yang you buat. Sebab bila you tak happy, you akan rasa tertekan. Tapi bila you happy, apa saja cabaran yang kita tempuh, kita akan rasa enjoy. Antara perkara yang paling banyak sekali saya belajar sejak saya berada dalam bidang ni dan berada di Gym Academy adalah bila kita nak membantu anak-anak, orang pertama yang kita kena take note adalah siapa parents mereka, dan kita perlu bantu juga parents mereka. Bila saya bekerja kat sini, surrounding saya adalah kebanyakannya anak-anak istimewa. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandangan orang kat luar sana, anak istimewa ni ada lewat perkembangan, ada macam-macam isu. Itu dari pandangan orang luar. Tapi bila kita dah sama-sama dengan anak-anak ni, sebenarnya diorang ada something special yang sebenarnya kita boleh belajar daripada anak-anak ni. And one of it is patient, sabar. Sabar dengan keadaan yang Allah bagi. Sabar untuk teruskan kehidupan juga. Sabar untuk menjalani normal life macam orang lain. Sabar untuk kejar balik perkembangan supaya tak tinggal jauh. Dan saya sendiri pun kena belajar banyak sabar juga. Banyak nak bersabar dengan kerenah anak-anak istimewa ni. Mungkin kalau dekat luar sana dengan anak-anak tipikal lain, tapi bila dengan anak-anak special ni, dia punya approach dia tu lain. Banyak sangat sebenarnya. Okey, sebab dah 4 tahun lebih kerja bahagian kanak-kanak saja, memang banyak benda yang saya belajar tentang kanak-kanak dan banyak juga saya belajar tentang penjaga pada kanak-kanak. Okey, so saya sebenarnya banyaklah belajar daripada penjaga tu sendiri. Okey, di mana
saya ni sebenarnya jenis yang judgemental tau. Okay. So bila berhadapan dengan klien, ibu bapa yang berbagai background lah mereka kan, ada yang kerja, ada yang tak kerja, ada yang sibuk, ada yang tak sibuk. So saya kena reducekan perangai judgemental saya tu. Okay. Jadi saya kena sentiasa mengambil tahu, mengambil tahu tentang penjaga. Anak-anak kena tahu kehidupan mereka juga. Sebab apa? Sebab mereka sendiri yang akan jaga anak tersebut. Jaga kita punya pelajar yang kita nak buat intervensi. So kita kena tahu mereka punya kualiti hidup pun macam mana, okey ke tidak. Okay. So saya kena belajar untuk sentiasa empati pada mereka lah. Okay, walaupun sesibuk mana pun kita akan usaha untuk menjadualkan ataupun menyediakan intervensi yang sesuai untuk anak mereka dan juga untuk ibu bapa itu sendiri, supaya mereka pun tak stres juga. Okay, kalau ibu bapa stres nanti anak punya progres pun kurang lah. Okay. So itulah benda yang paling besar sekali lah yang saya ubah dalam diri saya, iaitu jangan menjadi terlampau sangka buruk, memberi judge yang tinggi pada penjaga tersebut. Okay. Apa yang saya boleh praktik bukan sahaja untuk student, beberapa orang yang saya jumpa lah maksudnya kan, tapi saya boleh praktik juga untuk diri saya, iaitu dari segi macam mana kita nak mengawal emosi kita apabila sesuatu tu berlaku. Okay. So contoh kalau macam kanak-kanak, diorang akan menangis kalau tak sama dengan tempat baru, tak boleh nak adapt kan. Okay, macam kita juga sebagai orang yang dewasa, kalau apa yang berlaku kita mesti akan emosi dulu kan. Lagi-lagi kita perempuan lah kan. Okay, so emosi tu mainkan peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita, macam mana kita nak bertindak. Sebab emosi tu yang akan mengubah perilaku kita. So adakah kita nak menganggap emosi tu sebagai satu kebaikan atau keburukan? Apa sahaja yang berlaku, emosi tu memang perlu untuk kita menghargai momen tu lah. Tapi emosi tu kita kena kawal untuk kita cari solusi yang terbaik kepada masalah yang kita hadapi tu. So itulah betapa pentingnya kemahiran emosi, kawalan emosi tu kepada saya lah untuk belajar. So far lesson lah ataupun apa yang saya belajar, actually it takes guts lah untuk kita educate parents lah. Contohnya parents yang terlalu kontrol anak, ataupun yang jenis macam tak kisah, bukan tak kisah tapi macam alah biarlah anak tu macam tu, biarlah anak macam tu. So kita sebagai terapis bila nak educate parents yang macam tu agak struggle lah. Walaupun yang dah bertahun-tahun, tapi kalau parents tu memang jenis yang dia dah segmen yang macam itu, kita nak educate dia tu memang akan agak struggle lah. Itu yang saya belajar lah. Actually banyak lah, tapi itu adalah antaranya lah. So sepanjang 4 tahun saya di Gym Academy, apa benda yang bagi pengajaran pada saya adalah tiada siapa yang kurang. Walaupun ada orang yang panggil OKI itu sebagai orang kurang upaya, tapi tak ada yang kurang. Sebab Allah akan ciptakan setiap manusia tu ada kelebihan. Kita nampak mungkin ada kekurangan dekat bahagian sini, tapi mereka ada kelebihan yang tak ada dekat orang lain. So nak kata luasnya rahmat Allah, setiap manusia tu ada kelebihan masing-masing. Saya dapat extra knowledge. Bukan saja saya belajar dalam bidang HR, tapi saya dapat belajar mengenai anak istimewa lah. Macam mana kita nak approach parents, kita nak consult parents, dan juga kita nak tengok anak-anak istimewa ni macam mana lah. Yang saya belajar di sini adalah dari segi komunikasi lah. Komunikasi antara saya dengan rakan sekerja, dengan ibu bapa yang datang sini. Kita belajar, kita cuba empati dengan masalah yang dikongsikan oleh ibu bapa, dan kita cuba bantulah memberikan perkhidmatan sebaiknya kita. Dalam masa yang sama, saya juga belajar bahawa pentingnya dalam memenuhi tanggungjawab yang telah diberikan. Sebab saya dapat belajar di sini, seandainya kita mengabaikan tanggungjawab kita sedikit, kita akan mendapati bahawa operasi tidak akan berjalan dengan lancar.
Jadi bagi saya pengajaran yang paling yang saya kena pegang di sini adalah sabarlah. Sabar dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga sabar semasa komunikasi bersama rakan sekerja ataupun ibu bapa yang datang sini. Itu saja. Kalau nak cakap lesson learn tu dalam masa 3 tahun, mungkin ada orang kata 3 tahun ni sekejap, ada yang cakap 3 tahun ni lama, tapi in the span of nak masuk 3 tahun ni banyak perkara yang telah saya belajar dekat Gym Academy. Memang lots of different things lah. Kalau dari segi marketing planning, saya belajar dengan Encik Boss Fakrani, and selain daripada saya juga belajar untuk lebih asah skill saya dalam publication, dalam macam mana cara-cara nak buat buku yang lebih menarik untuk kanak-kanak. And besides that, selain daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan bidang saya pun secara tak langsung dapat juga sedut sedikit-sedikit ilmu perkembangan kanak-kanak, which is actually for me quite mind-blowing lah. Saya tak sangka pula kan, benda-benda yang sekecil-kecil, benda yang bagi kita orang dewasa tengok macam sangat normal, tapi rupa-rupanya benda-benda tu yang sangat penting untuk perkembangan kanak-kanak. So saya banyak belajarlah perkara-perkara macam tu dalam masa buatkan buku daripada OT Aisyah Rozali. Dari situ pun saya belajar dengan talk dengan terapis-terapis yang sangat hebat dalam Gym Academy ni, Teacher K, Teacher Ain, Ciana, Syahira, OT Syira. So selain tu saya juga belajar macam mana nak bekerjasama dengan satu team, macam mana nak jadikan team Gym Academy ni yang terbaik lah. So antara perkara lesson learn atau value yang paling rasa saya bernilai dekat dalam Gym Academy ni iaitu teamwork lah. Okay, so dalam Gym Academy ni nampak macam staff tak ramai, tapi dengan bantuan semua staff kita kerja jadi mudah. So teamwork tu penting lah. Okay, kena selalu berkomunikasi sesama staff, sesama members dalam Gym Academy. Okay, kalau tak tahu, bertanya kepada yang tahu. Okay, kalau kita rasa macam ada benda yang susah, kita minta bantuan pada kita punya members lah dalam Gym Academy. So perjalanan kerja tu jadi mudah bila teamwork tu strong, kuat, macam tu. Okay, pengalaman saya lah bekerja sebagai person in charge untuk produk Gym Academy ni, produk perkembangan kanak-kanak dari segi buku-buku ilmiah untuk ibu bapa, seperti contohnya buku ni. Jadi buku ni kita ada jual dari sistem ejen, dan bila saya jaga produk perkembangan kanak-kanak ni, kita membuka satu pemandangan ataupun paradigma baru lah untuk saya tahu betapa luasnya sebenarnya channel untuk ibu bapa mendapatkan maklumat tentang perkembangan kanak-kanak. Bukan setakat ibu bapa hantar anak ke pusat terapi dan biarkan anak begitu sahaja. Jadi dekat sini melalui produk-produk Gym Academy ini, kita akan banyak encourage ibu bapa untuk mendapatkan bahan-bahan ilmiah ini, menambah ilmu dan secara langsung membantu anak secara hands on di rumah. So, apa yang saya belajar kat sini, cara nak handle student, special kids terutamanya. Lepas tu, cara kita untuk consult dengan parents, latih communication skill kita lah, terutamanya komunikasi kita. Lepas tu, dengan cara kita untuk memimpin student tu. Sebelum tu, kita lupa nak tanya jurusan apa? Saya belajar jurusan pendidikan khas dengan psikologi. So, adakah pengalaman di sini membantu? Semestinya pengalaman kat sini memang sangat membantu, sebab sebelum ni kita belajar just in teori sahaja kan. Belajar psikologi in teori, belajar pendidikan khas in teori, dia macam tak nampak, macam kita belajar by book sahaja. So bila kita apply kat sini, kita jumpa orang, communicate dengan orang, so dia lagi latih lah kita punya skill. Saya dapat belajar banyak benda dekat sini. Contohnya saya dapat belajar handle student, macam mana nak consult dengan parents. Nanti ini juga dalam production kan? Betul, dalam marketing semua, buat poster semua. So membantu tak sebenarnya apa yang Zaki praktis kat sini dengan yang Zaki belajar? Membantu sangat.